saudara, orang akan meletakkan beban kesalahan sudah pastilah kepada kerajaan yang memerintah. Dan kalau ketika itu Datuk Seri Ismail Sabri masih lagi menjadi kerajaan, orang akan tengok dia parti mana. Dan orang akan kata, macam sekarang pun orang masih mengatakan bahawa hari ini yang memerintah BN. Padahal yang memerintah is a hybrid government. Yang memerintah ialah kerajaan campuran BN, PAS, Bersatu dan GPS. Bukan BN. Tetapi disebabkan kepalanya BN, tuan-tuan, semua kesalahan diletakkan di bahu Barisan Nasional. Jadi sekiranya ini berlaku, saudara, kalau kita biarkan sehingga pertengahan tahun depan dan ke atas baru kita nak buat pilihan raya, sudah pastilah jumlah kerusi yang akan dimenangi oleh Barisan Nasional sangat kurang. Dan ini akan mendedahkan kepada potensi Pakatan Harapan diberi peluang sekali lagi untuk menerajui kerajaan. Itu sebab bagi saya parti UMNO dan Barisan Nasional perlu tegas dalam soal ini. Kita bukan nak buat pilihan raya untuk merampas kursi-kursi menteri dan sebagainya, ataupun macam-macam lah perumpamaan ataupun macam-macam fitnah yang dilontarkan kepada orang-orang yang nakkan supaya pilihan raya diadakan segera. Tuan-tuan, sebenarnya inilah masa terbaik dikala dari segi sudut parti politik sendiri. Ada orang kata, ini BN nak bertanding sekarang kerana kita nak menang seberapa banyak kursi yang mungkin. Betul. Yang ini saya tak boleh nafikan. Kalau siapa pun jadi pemerintah, sudah pasti dia akan pilih tarikh untuk buat pilihan raya yang menguntungkan parti mereka. Buat masa sekarang ni, sekarang inilah masa yang terbaik. Sebenarnya yang masa terbaik bulan 3. Kalau kita tengok, baginda tuanku pun mengharapkan selepas pilihan raya kita menang di negeri Johor pun, ketika itu dah cantik lah untuk diadakan pilihan raya. Pilihan raya di peringkat persekutuan. Ada feel good factor, baru menang Melaka, baru menang Johor. Tapi kita dah bazir banyak masa, sehingga akhirnya kita terpaksa berhadapan dengan keadaan banjir yang akan melanda. Kalau kita lewat lagi tahun depan dengan masalah bekalan makanan yang akan tidak mencukupi, dengan masalah kegawatan ekonomi, dengan masalah kegawatan ekonomi global, so lagi banyak masalah-masalah yang akan menyebabkan rakyat akan meletakkan beban kesalahan dan akan mengisytiharkan kerajaan ini sebagai sebuah kerajaan yang gagal, seperti mana Tan Sri Muhyiddin Yassin yang telah dicap sebagai kerajaan gagal ketika beliau menjadi bapa lockdown negara lebih kurang 18 bulan, tuan-tuan. Jadi kita tak nak benda ni berlaku. Itu sebabnya this is the right time. We need to form a strong team untuk berhadapan dengan cabaran-cabaran 2023. Terlalu banyak cabaran pada tahun 2023. Masalah ekonominya, masalah bekalan makanannya, masalah peperangan yang akan menyebabkan keadaan kita makin tertekan. Ini semua perlu diselesaikan sekarang, tuan-tuan. Okey, silakan. Tok, soalan daripada WhatsApp ni, Tok, nak tanya, saya sebelum ni adalah penyokong kuat PAS dan lahir dalam family PAS. Arwah datuk dia dengan Pak Long dia pernah jadi calon PAS kat Melaka. Namun sekarang ni dia agak ragu-ragu, Tok, sebab PAS bekerjasama dengan Bersatu. Dan dia cakap PAS macam dah tak ada jati diri lah. So macam mana dia nak meyakinkan diri dia dengan family dia, Tok, untuk mengundi, untuk buat keputusan untuk mengundi pada PRU ni, Tok? Apa dia punya indikator? Saya rasa sekarang ni kita cuma berdoa sajalah. Saya tengok dalam PAS pun ada perubahan. Dalam PAS pun ada perubahan. Dalam mesyuarat Perikatan Nasional baru ni, mereka dah mula menyerang Taqiyuddin. Kerana Taqiyuddin pun saya rasa dia being realistic. Dia tahu bahawa kalau PAS berterusan bekerjasama dengan Bersatu, PAS juga akan kalah adalah pilihan raya umum yang ke-15. Jadi nampak gaya macam Taqiyuddin ni lebih cenderung. Kalau dulu kita tengok Khairuddin Ahmad Ghazali ataupun Dr. Khairuddin ataupun At-Takiri,
Begitu juga dengan Nick Abdo yang dilihat cenderung kepada muafakat nasional. Tapi sekarang ni nampak macam Taqiyuddin pun sudah nampak PAS perlu bersama dengan muafakat nasional berbanding dengan Perikatan Nasional. Cuma hari ni ada setengah-setengah orang dah mula pegang Dr. Samsuri bekas setiausaha politik kepada Tuan Guru Haji Hadi yang hari ini merupakan Menteri Besar Negeri Terengganu. Jadi halangan kita setakat ni, halangan penyatuan ummah ni, saya boleh katalah Dr. Samsuri lah antara orang yang menyebabkan penyatuan ummah antara UMNO dengan PAS ni nampak masih gagal untuk direalisasi. Tapi bagi saya, setiap apa yang berlaku itu sudah pasti ada hikmah di sebaliknya. Mungkin ni Allah Ta'ala nak bantu UMNO menang seberapa banyak kursi yang mungkin. Kalau kita kerjasama dengan PAS, dah tentu-tentu 26 kursi kita kena bagi pada PAS. Sedangkan kalau kita menentang PAS dalam pilihan raya umum yang akan datang ni, 18 kursi yang PAS menang tu pun kurang-kurang separuh kita boleh tarik balik. Jadi bila Allah Ta'ala tak mengizinkan kerjasama ni, kemungkinan besar ada hikmah di sebaliknya. Kalau katalah lagi beberapa hari ni ada perubahan, sebab bila bekerjasama dengan PAS ni pun ada hikmahnya juga. Ada kemungkinan kita boleh dapat 2/3 majoriti. Ada hikmah. Cuma ada risiko lah. Kita terpaksa bagi kursi yang kita patut bertanding kepada PAS. Kalau PAS setia dengan kita, tak ada masalah. Takut lepas pilihan raya dia balik semula kat Muhyiddin. Lagi kita takut kalau mereka tarik pula PAS seperti mana Muhyiddin punya perancangan awal, kembali dengan Atuk, kembali dengan Pakatan Harapan, tak akan melopong kita nanti. Itu sebab Presiden UMNO tegas, kalau PAS nak kerjasama, pertama PAS kena keluar Perikatan Nasional, kedua PAS putuskan hubungan dengan PPBM, dan PAS kena mufarakah dengan PPBM. Betul-betul henti kerjasama, tak ada lagi bersahabatlah dengan PPBM. Tak bolehlah buat kata orang tu, tak bolehlah main dua kolam. Okey. Itu ni soalan daripada Singapura tu Singapura. Muhammad ni tanya Datuk, kenapa Dipak ni Datuk masih lagi tak puas hati dan masih lagi menyerang Datuk Najib ni? Saya yakin dia dibayar. Dipak ni dulu jual kapet je. Betul. Dia cerita dia driver lah, apa benda lah. Saya dah minta dengan Datin Sri Rosmah untuk saman.